dekat dalam bab 2 kita nak tengok dan juga kita bincangkan pasal apa? Okey, bahagian yang dipanggil sebagai kebangkitan nasionalisme. Okey, di mana dekat dalam kebangkitan nasionalisme simple sahaja. Benda yang kita belajar pasal pasal nasionalisme. Di mana nasionalisme ni apa benda? Okey, jadi bahagian yang pertama yang kita belajar pasal apa? Bahagian yang nombor 1 kita belajar dulu pasal dia punya apa? Maksud. Okey. Jadi maksud ni tak perlu nak pening kepala. Yang ni biasanya soalan saya bila saya dah tengok pattern dia, saya pasti yang penanyaan soalan majoriti akan keluar dekat kertas 1. Maksudnya soalan bentuk macam ni memang objektif suka sangat keluar. Sebab apa? Dia ada 2 benda yang utama kan. Okey, nombor 1, kamu kena tahu seberingkas pasal apa yang dipanggil sebagai takrif, dan juga nombor 2 kena tahu seberingkas pasal apa yang dipanggil sebagai pandangan tokoh-tokoh. Dia 2 ni je. Okey, jadi bila belajar yang ni kadang-kadang dekat dalam kelas yang biasa kita tak sempat nak bincang kan. Saya nak beritahu dengan anda nak study sejarah, Cik Alia, Farah, Nabila dan juga yang lain-lain, nak study sejarah, kamu jangan study bab. Saya ulang sekali lagi. Saya buat kajian jangan study bab. Kamu study apa? Kamu study topik. Kamu study subtopik. Maksudnya kalau dekat dalam bab 5 ni, bab 2 dia ada 6 subtopik. Jadi kamu kena buat soalan based on subtopik. Jadi lebih berkesan daripada yang kamu selalu duk buat. Baca buku. Bila nak exam saya tahu Nabila mesti okey, aku nak study malam ni. Esok exam bab 2, betul? Okey, buka buku, sedar-sedar Allah dah subuh. Dah pagi dah. Pernah jadi macam tu? Sebab kita cuba baca the whole topic. Alright? Jadi buat apa? Kalau siapa yang ada isu nak study, Allah sir, saya ni malas lah nak study. Jangan study bab. Kamu study apa? Subtopik. Baca satu subtopik, cari soalan, buat pasal yang tu. Okey, jadi itu yang kita tengok takrif. Takrif ni senang lah. Okey, nasionalisme ni kita dah tahu yang takrif dia, okey, untuk semangat untuk pertahankan tanah air. Lepas tu kemudian semangat untuk bebaskan negara daripada penjajahan. Jadi mana-mana ayat yang berkaitan dengan tu, betul lah tu. Jadi dia keluar soalan biasanya soalan objektif ataupun soalan struktur. Maksudnya soalan yang pendek. Berangka pendek. Right. Next. Seterusnya. Okey, pandangan tokoh. Ini satu isu yang seterusnya. Okey, bila kita tengok pula pasal pandangan tokoh, okey, ramai sangat yang kita lihat kan. Ada tokoh-tokoh William Roth, betul tak? Lepas tu ada Hans Kohn, ada Profesor Khoo Kay Kim, ada pula Tunku Abdul Rahman, kita ada Dr. Burhanuddin Helmi dan juga yang lain-lain. Okey, betul? Jadi untuk setiap satu tu, saya tengok bentuk soalan dia kebarangkalian dia tak akan keluar soalan esei. Faham ya? Dia tak akan keluar soalan esei. Okey, contohnya kamu jangan risau sangat ya. Okey, Alia mungkin takut sangat. Okey, Alia cakap, alamak sir, kalau keluar soalan sila huraikan. Contohnya, kalau sila huraikan pandangan tokoh-tokoh mengenai nasionalisme. Jadi yang tu unlikely to happen. Jadi kebarangkalian untuk keluar macam tu sangat-sangat rendah. Jadi, okey, perlu ke nak fokus teruk-teruk dekat pandangan tokoh ni? Tak payah. Maksudnya kamu just baca, lepas tu kamu kena ambil tahu, oh dia ni cakap pasal apa? Dia ni cakap macam ni. Lepas tu yang ni cakap macam ni. Jadi kamu ambil key points sahaja. Jadi nanti saya akan bagi notes dia lah. Okey, nak tengok, okey. Saya akan bagi notes pada anda di mana dia punya key points, apa yang perlu nak kena buat. Okey, lepas tu saya sangat galakkan kalau boleh baca buku teks. Kalau boleh baca buku teks. Alright, dapat ya? Okey, next. Seterusnya. Okey, jadi takrif pandangan tokoh maksudnya dalam exam kamu kena tahu, oh yang ni dia bukan kepentingan utama. Terutamanya untuk kertas 2. Maksudnya kalau untuk struktur esei, ini bukan benda yang kamu kena fokus. Jadi kurang sikit kamu nak study. Okey, jadi yang lebih penting kita nak kena tengok apa? Okey, dia berlaku pula perkembangan nasionalisme. Okey, yang ni penting. Okey, di mana perkembangan yang dipanggil sebagai perkembangan nasionalisme ni kita tengok dia sebenarnya kita belajar macam mana. Dia start daripada yang paling jauh, lepas tu dekat, lepas tu kita belajar pasal diri kita. Faham tak? Kita tengok yang paling jauh, lepas tu kemudiannya kita tengok makin dekat, lepas tu last kita belajar pasal diri kita.
Yang ni yang lebih kena tahu pasal details. Okey, di mana dekat dalam perkembangan nasionalisme, bahagian yang nombor 1 kita belajar perkembangan nasionalisme yang berlaku dekat mana? Dekat barat. Jadi bila perkembangan nasionalisme yang berlaku dekat barat ni, simple je, dia mesti ada 3 negara. Okey, jadi itu yang cara kamu nak ingat. Okey, nombor 1, dia ada revolusi yang dipanggil sebagai revolusi keagungan Inggeris. Okey, tapi saya sebenarnya tak berapa gemar guna perkataan revolusi keagungan Inggeris. Bunyi dia macam panjang. Okey, revolusi. Revolusi ni maksud dia perubahan yang mendadak. Revolusi ni maksudnya perubahan yang mendadak. Faham ya? Okey, jadi contohnya. Okey, boleh tak kita cakap yang okey, jadi 2018. Ingat lagi tak 2018? Siapa menang, siapa kalah dalam pilihan raya negara kita? Siapa menang, siapa kalah? Barisan Nasional yang memerintah lebih 60 tahun ditewaskan oleh Pakatan Harapan. Boleh tak yang tu dikatakan satu revolusi? Boleh. Maksudnya perubahan yang mendadak. Okey, tapi setakat tukar ketara. Maksudnya kalau daripada A pergi tukar daripada 1 pergi tukar ke 1.1, itu bukan revolusi. Okey, jadi kita lihat ya, revolusi keagungan Inggeris tahun 1688. Sekali lagi jangan duk tanya lagi. Tahun ni hafal, kena wajib hafal ke? Tak payah nak hafal. Tapi kalau boleh hafal, lebih baiklah. Okey, mana? Dekat dalam revolusi keagungan Inggeris tahun 1688 ni, kita kena tahu dulu apa yang terjadi. Okey, di mana yang pada zaman ni yang memerintah dia merupakan King James. Okey, kena tahu yang tu. Dia punya pemerintah merupakan King James II. Okey, jadi dekat dalam King James II ni, dia punya pemerintahan simple je. Saya pasti tahun lepas ramai yang belajar. Okey, berapa ramai dekat sini yang form 5? Berapa ramai yang form 5 dekat sini? Tolong 1, lepas tu 2. Okey, so 3. Ramai juga, saya rasa separuh kan form 5, tak silap saya kan. Okey. So, mungkin tahun lepas kamu belajar tapi kamu tak faham pun apa sebenarnya yang jadi. Okey, dia punya cerita simple je. King James memerintah. Jadi, bila King James memerintah, kamu imagine sebelum tahun 1688, England dah ada sistem raja berperlembagaan. Faham ya? Okey, siapa tak tahu sistem raja berperlembagaan? Tolong bagi tahu. Saya terangkan. Kalau tidak, saya teruskan. Semua tahu Okey, sistem raja berperlembagaan tu mungkin Alia tanya apa benda. Okey, dia mungkin segat lah nak tanya kot ataupun ingat-ingat lupa. Macam negara kita. Maksudnya kita ada raja tapi kita ada parlimen. Faham ya? Okey, raja tu raja lah. Parlimen ni siapa? Rakyat. Okey, jadi dekat dalam England dia dah ada sistem raja berperlembagaan, tetapi tiba-tiba King James ni dia ketepikan parlimen. Dia buat keputusan, dia tak dengar cakap parlimen. Dapat bila dia tak dengar cakap parlimen, dia ketepikan hak siapa? Come on. Dia ketepikan hak siapa? Parlimen mewakili siapa? Rakyat. Jadi isu dekat dalam revolusi Inggeris ni ialah isu siapa? Kuasa rakyat, hak rakyat. Jadi itu yang dia nak sampaikan pada kamu. Okey, dapat ya Alia? Alia boleh jadi itu yang dia nak sampaikan. Okey, jadi itu yang menyebabkan rakyat bila tak puas hati, King James ni tak dengar cakap rakyat. Itu yang dia telah, rakyat telah minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan anak dia. Anak perempuan dia. Iaitu Mary II. Okey, jadi rakyat pergi jumpa dengan Mary yang duduk. Okey, come on Azim. Mary duduk dekat mana? Negara mana? Sabar je lah tau. Cikgu fizik saya selalu cakap apa tau Azim? Kamu tahu cikgu fizik saya cakap apa bila saya buat macam kamu tu? Syairan, senyuman bukan jawapan. Sebab saya dalam kelas fizik, saya antara yang paling, saya 2 subjek fizik dan juga admath, saya memang asyik kena je dengan cikgu. Sebab saya antara agaknya pelajar yang paling lemah kan. Saya subjek-subjek pengiraan, sorry lah. Okey, kamu semua suka mengira kan? Saya tak. Saya subjek yang membaca, saya sangat-sangat minat. Okey, bio, chemistry pun itu pun 50-50 sebab ada juga pengiraan kan. Okey, so, jadi come on, Azim. Alright, very good Syatira. Belanda. Okey, jadi dia ni duduk dekat Belanda. Itu yang William tu. Ada William Orange, betul?
William Orange tu suami dia. Jadi suami dia kumpulkan tentera dari Belanda nak pergi serang, bukan serang England, nak serang King James ni. Maksudnya nak take over dia punya apa? Tahta tu. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya King James pun dia tahu dia akan kalah kan, sebab dia tak dapat sokongan. Dia lari pergi ke France. Dapat dia lari pergi ke France. Jadi bila lari pergi ke France, itu yang anak dia took over dan juga dia kembalikan suara. Serang father-in-law sendiri. Cik Atira bukan father-in-law. Father dia, bapa dia, ayah dia. Kenapa dia pilih France? Okey, kenapa dia pilih France? Semua orang tengok tak apa ni peta England dengan France kan sebelah-sebelah, macam Malaysia dengan Indonesia. Jadi dia pergi seberang, senanglah. Lepas tu kemudiannya dia ada pula kawan-kawan, saudara mara dekat sana lah. Jadi senang dia dapatkan sokongan. Jadi anak dia took over, itu yang menyebabkan Mary ni dia kembalikan kuasa parlimen. Faham tak? Jadi itu je. Kalau cikgu kamu tanya atau soalan exam tanya, Revolusi Keagungan Inggeris 1688 ni tentang apa? Tentang hak rakyat. Maksudnya nak kembalikan hak rakyat. Rakyat dah ada kesedaran. Sebab itulah dipanggil apa? Revolusi. Sebab tu dipanggil revolusi. Maksudnya orang pada zaman ni dah sedar yang bahawasanya sistem beraja tak boleh berkuasa mutlak. Maksudnya rakyat pun kena terlibat dekat dalam pemerintahan. Itu sahaja. Okey, ada soalan apa-apa untuk revolusi Inggeris? Ada soalan untuk revolusi Inggeris? Ada? Cik Alia nampak macam ada soalan je tu. Ada Alia tak ada Okey, Alia Syafia ada? Cik Cinta ada? Ada sebarang soalan? Okey, next. Okey, lepas tu kemudiannya okey, Mursyid. Mursyid, saya tanya sikit boleh tak Mursyid? Kamu saya tengok setiap kali kelas kelas KMC Plus ke kelas mana-mana, rambut kamu mesti macam tu kan? Mesti macam tu. Apa dekat Astro ke dekat mana anak saya ada tengok tu, apa kartun tu, Johnny apa dah nama dia kan? Jimmy Neutron. Johnny pula. Jimmy Neutron sebiji lah. Okay, so seterusnya boleh Okay, tak ada soalan. Itu je. Apa dia? Hak rakyat. Jadi Nabila jangan risau sangat. Contohnya Nabila cakap, alah so nanti saya dapat soalan exam, cikgu tanya kan, huraikan daripada A sampai Z. No. Okey, biasanya soalan dia tak akan tanya apa yang peristiwa berlaku dari mula sampai habis. Kamu ambil dia punya benda utama. Apa dia? Kembalikan hak rakyat. Alright, next. Seterusnya. Tak ada soalan Okey, next. Lepas kita dah tengok pasal revolusi keagungan Inggeris, okey, kita nak tengok pula yang bahagian yang kedua. Okey, kita tengok pula apa yang dipanggil sebagai revolusi Amerika. Okey, di mana dekat dalam revolusi Amerika tahun 1776. Revolusi Amerika ni sebenarnya perang kemerdekaan Amerika. Okey, dipanggil sebagai perang kemerdekaan Amerika. Okey, di mana tahun 1776. Simple je. Setiap satu dia ada 3 benda kan? Setiap satu yang kita belajar, dia semua ada kaitan. Okey, Nabila, tolong terangkan kepada kami. Ready? Boleh tanya soalan? Okey, di mana revolusi Amerika, kamu tahu tak Amerika tahun 1776, okey, siapa yang menjajah dia? Siapa yang menduduki Amerika? Ingat ke tak ingat? Siapa yang menduduki Amerika? Amerika merupakan koloni British. Faham tak? Koloni British maksudnya macam Malaysia kita jajah Thailand. Maksudnya rakyat kita pergi duduk dekat mana? Thailand. Okey, bukanlah menjajah. Dia sebenarnya dia bukan menjajah. Dia kiranya Thailand tak ada penduduk, rakyat Malaysia pergi duduk dekat sana. Jadi dia panggil sebagai apa? Koloni. Alright, nampak tak? Dia ada kaitan tau. Okey. Jadi bila rakyat ni ada yang dah sedar pasal hak rakyat, itu yang banyak lari pergi ke Amerika. Jadi dia bila pindah dia lari pergi ke Amerika Syarikat, jadi kerajaan Inggeris dia kekal dekat Amerika, mentadbir Amerika. Tapi dia bukan mentadbir tanah jajahan, dia mentadbir orang-orang dia sendiri. Faham ya? Maksudnya orang dia sendiri yang dia tadbir. Jadi bila satu masa, dia kerajaan Inggeris mengenakan cukai, naikkan cukai kepada orang-orang dekat Amerika.
Jadi orang-orang British ni tak puas hati lah. Maksudnya kena cukai. Okey, maksudnya kena cukai. Dia cakap, kami tak kisah bayar cukai. Tapi dia cakap, no taxation without representation. No taxation without representation. Maksudnya kami tak nak bayar cukai kalau kami tak diwakili. Okey, sekali lagi nak tanya Mursyid. Mereka tak nak bayar cukai kepada Inggeris kerana mereka tak diwakili. Tak diwakili dekat mana, Mursyid? Come on, come on. Cepat, pantas. England menang No, bukan persidangan. Okey, Mary ni kembalikan balik kuasa siapa? Very good, Alia. Menantu. Okey, Parlimen. Azim pun menantu juga. Faham? Jadi, itu yang dia sebenarnya, dia tak nak bayar sebab dia tak diwakili dekat Parlimen. Sekali lagi, apa dia punya inti parti? Hak siapa? Revolusi Amerika ni pasal hak siapa? Very good, Aldina. Pasal hak rakyat. Dia sebenarnya dia cerita semua pasal hak rakyat. Benda yang sama je. Farah dapat tak? Dah dapat dah. The bigger picture. Kamu kena tengok the bigger picture untuk jawab soalan-soalan essay dan juga struktur. Okey, jadi itu yang menyebabkan Amerika perang dengan Inggeris. Kiranya bolehlah dikatakan perang sedara lah. Sebab itulah Amerika dan juga British sampai ke hari ni mereka panggil apa? Cousins. Pernah dengar tak? Kalau American, my American cousin, maksudnya British cakap. Ataupun British cakap, American cakap, my British cousin. Sebab mereka ni sebenarnya tempat asal sama Irdina. Okey, jadi itu yang kita lihat kat sini ya. Irdina melukis ke dekat belakang tu? Itu whiteboard ke drawing board tu? Okey. Whiteboard Okey, next. Terus ya. Okey, Revolusi Amerika, maka sekali lagi mereka perang dengan Inggeris, maka mereka mencapai kemenangan dan mereka pun akhirnya capailah kemerdekaan pada 4 hari bulan Julai tahun 1776. Bila 4 hari bulan Julai? Hari ni berapa hari bulan? Mereka punya hari kemerdekaan hari Ahad, minggu lepas. Minggu lepas hari Ahad. Okey, jadi itu yang kita lihat ya, yang berlaku. Okey, jadi apa kaitan dia? Okey, macam mana saya ingat kan benda ni? Amerika perang dengan siapa kan? Okey, simple je. Saya tanya kamu jawab boleh ya? Saya tanya kamu jawab sikit. Okey, kan American English dan juga British English sama atau beza? American English dengan British English sama atau beza? Beza kan? Okey. British macam kita drive belah mana? Driver belah mana? Belah kanan. America driver sebelah kiri. Lepas tu kemudiannya, dekat dalam apa yang dipanggil sebagai ejaan, English, American panggil color. Betul. Lepas tu kemudiannya British panggil apa? Color. Alright. Kita dekat sini panggil lift. Ikut British. Americans panggil apa? Elevator. Okey. Kamu tahu sebab apa dia buat perbezaan ni? Kenapa dia bezakan? Kenapa Amerika bezakan benda-benda ni? Sebab dia tak nak dikenali sebagai British. Jadi dia dah ada. Okey, kita belajar nombor 1, hak rakyat. Nombor 2, dia nak wujudkan dia punya identiti kebangsaan. Kiranya macam dia punya identiti rakyat dia. Maksudnya American is American. Maksudnya bukan siapa? Bukan British. Walaupun mereka asal dari sana. Okey, kamu perasan tak benda ni terjadi dekat Malaysia? Kamu perasan tak benda ni terjadi dekat Malaysia? Come on. Cik Alia, kamu perasan tak benda ni terjadi dekat Malaysia? Perasan ke tak perasan? Alia Syafia, perasan tak? Okey, orang Melayu dekat Malaysia. Cik Azim, kamu. Okey, kita orang Melayu Malaysia, majoriti asal dari mana? Come on. Kita asal dari mana? Keturunan kita, kebanyakan asal dari mana? Semua orang tak nak mengaku ke? Asal dari mana? Come on. No, bukan Malaysia, Nabila. Kita semua asal dari mana? India. Astaghfirullahalazim. India pula. Indonesia. Jadi bila kita pindah keturunan kita,
pindah ke Malaysia, kita kekalkan tak ke-Indonesiaan kita atau kita ubah? Kita kekalkan ke atau kita ubah? Ubah dari segi apa? Bahasa, dari segi kita punya budaya. Betul atau tidak? Okey. Ada orang Negeri Sembilan dekat sini? Tak ada orang Negeri Sembilan contohnya orang Negeri Sembilan banyak yang asal dari mana? Pagar Ruyung, Sumatera. Okey, jadi itu sebab mereka cakap bahasa Minang. Tapi Minang yang dekat Negeri Sembilan dengan Minang yang dekat Sumatera sama atau beza? Masih ada perbezaan. Nampak so itu perkaitan dia. Kod-kodlah soalan kebat. Pada pendapat anda, adakah berlaku apa yang berlaku di Amerika, adakah berlaku di negara kita? Contohnya, kamu cakap, okey, ya boleh. Sebagai contoh, kaum-kaum pendatang. Contohnya orang Melayu dari Indon. Kaum Cina dari mana? China. Kaum India dari India. Tapi adakah kaum Cina di Malaysia, adakah mereka mengamalkan budaya dan juga cara hidup serta pemikiran orang dekat China? Tak. Betul tak? So itulah dia. Sama je. Amerika asal dari England. Jadi hak rakyat. Next. Seterusnya. Yang ketiga. Dia ada kaitan tau. Yang ni, kesedaran ni, dia bawa pergi ke sini. Lepas tu, kita tengok pula yang ketiga, berlakunya revolusi yang dipanggil sebagai revolusi Perancis. Okey, di mana revolusi Perancis berlaku pada tahun 1789. Okey, di mana revolusi Perancis tahun 1789, kamu kena fahamkan revolusi yang berlaku ni sebenarnya satu perubahan. Okey, perubahan dari segi apa? Perubahan dari segi sistem pemerintahan Perancis dan juga apa kaitan dia? Simple. Nampak Inggeris, bila berlaku revolusi Inggeris, dia ubah pemikiran orang dia. Bila ubah pemikiran orang dia pindah ke mana? Amerika. Dan bila duduk dekat Amerika, mereka terpaksa perang dengan dia punya tempat asal. Siapa datang tolong? Perancis datang tolong dekat sini. Itu sebab Amerika menang perang ni. Kalau dia perang dengan British saja, kamu rasa boleh tak Americans menang dengan British? Tak. Sebab Amerika waktu ni bukan sebuah negara tau. Dia macam petani, pedagang, pergi duduk dekat situ, tiba-tiba semua bila perang, semua angkat senjata. In English, kita panggil sebagai irregulars. Dapat pendatang dekat Amerika tu ramai-ramai angkat senjata. Tak ada uniform, tak ada struktur pemerintahan, tak ada. Sebab mereka ni semua under British. Faham Akhirnya macam pemberontak lah Amerika ni. Rakyat yang menentang tu dipanggil sebagai pemberontak lah. Okey, jadi Perancis pergi tolong Amerika. Okey, sebab apa? Mungkin dua-dua ahli tanya. Sebab apa? Simple, Malaysia dengan Indonesia dekat ke jauh? Malaysia dekat dengan ke jauh? Dekat. Kita suka tak each other? Kita suka tak each other? Kita tak suka. France dengan England sama juga. Sebelah-sebelah. Jadi mereka suka tak each other? Tak suka. Itu sebab Perancis ni dia benci dengan Inggeris, dia pergi tolong Amerika, tewaskan Inggeris. Tetapi at what cost? Itu dia punya cost dia very very dear, Cik Irdina. Sebab bila kamu sponsor perang dekat Amerika, kamu spend duit banyak ke sikit untuk peperangan? Of course lah banyak. Okey, jadi bila dia spend duit banyak dekat Amerika, adakah ini pelaburan? Kamu serang Amerika, kamu terlibat dalam peperangan, adakah itu satu pelaburan? No, duit tu hangus. Jadi bila duit hangus, apa yang terjadi dekat Perancis? Ekonomi dia jatuh di bawah. Okey, apa yang kita panggil sebagai King Louis XVI. Okey, ekonomi dia jatuh merudum. Jadi bila jatuh merudum, maka rakyat pun tak puas hati dengan cara hidup kerabat, cara hidup raja. Waktu rakyat tak ada pekerjaan, waktu rakyat tak ada makanan, mereka ni lah waktu tu buat apa? Mereka buat apa? Mereka bersukaria, dia bermewah-mewah. Jadi rakyat bangkit, di bawah dua orang ya. Yang kita tengok Jean-Jacques Rousseau. Semua orang tahu kan Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire. Dia orang ni pemikir, ahli falsafah, dia bagi idea tu. Lepas tu rakyat dia execute, dia bunuh semua keturunan raja,
kerabat dan ahli keluarga mereka. Dia tukarkan Perancis dari sebuah sistem yang dipanggil sebagai sistem beraja, mereka tukar jadi sebuah negara yang mengamalkan sistem apa? Republik. Okey, dapat tak? Okey, Cik Farah, tahu tak apa maksud republik? Ingat tak apa maksud republik? Sabar je lah tahu. Mursyid, tolong terangkan kepada Farah apa itu republik. Tiada raja. Very good. Sistem pemerintahan tak ada raja. Daripada ada raja, tak ada raja. Sebab tu dipanggil revolusi. Cik Azim. Mana Azim ni? Tak nampak? Azim. Sebab tu dipanggil revolusi. Sebab perubahan dia, perubahan sikit-sikit ke banyak. So contoh revolusi, kamu bayangkan tiba-tiba kelas minggu depan Azim macam ni. Rambut Azim daripada yang cantik-cantik macam tu, tiba-tiba minggu depan macam ni. Boleh tak kita panggil tu revolusi? Boleh. Tapi kalau dia takat dia potong pendek sikit, bukan revolusi. Okey, dapat dua-dua Alia dapat jadi itulah dia. Okey, so saya nak tanya dengan anda, okey, revolusi Inggeris, Amerika dan juga Perancis ni ada kaitan tak satu sama yang lain? Yes, ada kaitan. Okey. Inggeris, revolusi dia menyebabkan rakyat dia pergi ke Amerika dan ubah pemikiran. Lepas tu kemudiannya dia ni pula bila Perancis nampak Amerika ni, dia pergi pula tolong. Semuanya berkenaan tentang hak siapa. Apa dia punya intipati dia, semua berkenaan tentang hak rakyat. Itu je. Semua hak rakyat. Okey, dapat boleh faham ya? Jadi itu yang kita kena fahamkan. Kadang-kadang kan dalam menjawab soalan ya. Okey, jadi kita kadang-kadang dekat dalam menjawab soalan kita fokus sangat nak menghafal. Betul tak Cik Cinta? Kita fokus sangat nak menghafal sampaikan kita lupa yang sebenarnya soalan kebat dia tak minta kamu hafal pun. Dia tanya apa yang kamu kamu faham. Apa yang kita belajar, apa intipati. Sebenarnya semua pasal hak rakyat. Okey, so patah balik. Kenapa saya duk tekankan hak rakyat, hak rakyat, hak rakyat ni? Sebab soalan kebat dia akan tanya benda macam tu. Soalan kebat akan tanya benda macam tu. Okey, kamu tak perasan? Okey, kalau contohnya kalau kita tengok okey, ada satu soalan soalan dia berbunyi bagaimanakah peristiwa revolusi Amerika mencetuskan kesedaran semangat nasionalis negara kita? Soalan dia. Okey, bagaimanakah peristiwa revolusi Amerika mencetuskan kesedaran semangat nasionalis negara kita? Okey, so katakanlah Cik Cinta dapat soalan macam tu. Okey, bagaimana peristiwa ni bagi kesan kepada kita dalam mewujudkan semangat nasionalis negara kita? Okey, so siapa ada idea macam mana cara nak jawab dia? Come on, Mursyid. Bagaimanakah revolusi Amerika mewujudkan kesedaran nasionalis dekat negara kita? Cik Farah nak cuba? Okey, patah balik tengok kepada intipati dia yang dia nak. Okey, apa intipati semua ni? Yes, kamu tulislah mempertahankan hak rakyat. Dapat. Lepas tu menentang kerajaan yang adil ke tak adil bila perkenalkan cukai. Tak adil. Jadi semua basic dia, semua rakyat punya hak. Lepas tu kemudiannya dia tak diwakili dekat Parlimen Inggeris, betul? Jadi kemudiannya Parlimen ni merupakan hak rakyat untuk apa? Parlimen ni tempat rakyat menyampaikan apa? Bersuara. Faham tak? Jadi itu sebab kena faham. Jadi soalan kamu dapat, katakanlah soalan okey, kita tukar kan. Okey, yang dekat sini kan, bagaimanakah peristiwa revolusi Amerika mencetuskan kesedaran semangat nasionalis? Katakanlah dia tukar, bagaimanakah peristiwa revolusi Perancis mencetuskan semangat kesedaran nasionalisme di negara kita? Sama atau beza jawapan dia? Sama atau beza? Sama. Itu sebab saya keep on sampai saya rasa ada student yang dah bosan. Alah, ni si botak ni asyik-asyik suruh faham. Aku menyampah dengan dia ni. Itu tujuan dia. Sebab kamu dapat soalan macam mana pun, cikgu kamu pusing, SPM pusing, kamu pasti insya-Allah confirm kamu boleh jawab. Dapat ya? Jadi fahamkan dia punya apa? Isi keseluruhan dia. Itu cara kita belajar sejarah.
Okay, next. Seterusnya. Okay, ada yang nak screenshot ke? Ada yang nak screenshot? Silakan. Ambil. Okay. So, boleh saya padam ya? Dah. Okay, next. Okay, jadi bila kita dah tengok yang dekat barat, okay, kemudiannya, sekejap ya. Saya pun nak ambil lah. Tekat gambar sikit lah. Okay. Mursyid, apa makanan kegemaran kamu? Apa makanan kegemaran? Maksudnya, kalau dapat makanan ni, kamu kenyang pun kamu boleh makan. Apa makanan kegemaran kamu? Air kosong. Allah Azim. Jangan baik sangat, boleh tak? Sotong goreng tepung. Kamu samalah dengan anak saya yang ni. Okey, sotong goreng tepung maksudnya bila dapat pun tengah kenyang ke ataupun baru bantai nasi 3 pinggan pun masih boleh makan lah. Kiranya kau dapat sotong goreng tepung. Okey. Irdina, apa makanan favorite? Apa makanan favorite Irdina? Kiranya yang kamu boleh makan anytime. Tak ada. Maksudnya semua favorite ke ataupun semua benda kalori, I tak makan. Oh, coffee. Kita satu geng lah. Okay, coffee anytime. Okay, next. Seterusnya. Okay, kita dah tengok pasal apa? Nasi biryani. Wow, nasi biryani, nasi kerabu. Wah, itu bagus tu makanan tu. Okay, jadi perkembangan nationalism yang seterusnya. Okay, nampak kita start belajar barat. Barat ni jauh. Lepas tu dia mencorakkan semua. Maksudnya dia trigger apa yang berlaku ni, dia menyebabkan berlaku perubahan dekat negara lain. Okay, come on. Fikirkan. Kenapa? Inggeris, Perancis, Amerika. Kenapa dia memulakan nationalism pula dekat negara lain? Come on, fikir. Cik Cinta, come on. No. Maksudnya, kenapa 3 buah negara ni memulakan revolusi pula, perubahan nasionalisme dekat negara lain? Terutamanya British dan juga Perancis. Come on, fikir. Tingkatan 2 kita belajar. Tingkatan 3 kita belajar. Perah sikit lagi. Very good. Sebab bila berlaku perubahan yang tadi tu, mereka pergi menjajah pula kawasan macam kita. Jadi bila dia jajah, secara tak langsung, idea nasionalisme dia sampai tak ke kita. Jadi itu yang kamu kena faham. Dan juga berlaku melalui perdagangan dan sebagainya. Okay, itu kaitan dia. Okay, next. Jadi kita tengok pula apa yang berlaku dekat mana? Dekat Asia. Okay, di mana dekat Asia kita bincangkan pasal beberapa negara. Okay, nombor 1, kita bincangkan apa yang berlaku dekat negara mana? India. Kita bincangkan apa yang terjadi dekat China. Kita bincangkan pula apa yang terjadi dekat Turki Osmaniyah. Okey, kita tengok pasal Turki dan juga Mesir. Okey, dan juga kemudiannya yang keempat, kita tengok apa yang terjadi dekat negara mana? Jepun. Okey. So yang ni pun kamu kena fahamkan cara dia sama je. Maksudnya kamu tengok apa dia punya intipati dia. Alright. Di mana dekat dalam ni India, China, Turki, Mesir. Okey, saya nak ajar kamu ingat benda ni secara lebih berstruktur. Dapat Okey, India lawan siapa? India lawan siapa? India versus British. Betul Alright. Lepas tu tu cara kamu nak faham kan. Okey, China dia lawan siapa? Dia ada tak lawan siapa-siapa? Tak ada lawan siapa-siapa. Okey. Lepas tu kemudiannya Turki dan juga Mesir. Okey, dia lawan siapa? Penjajah-penjajah mana? Barat. Okey, Jepun ada tak lawan siapa-siapa? Tak ada. Okey. Jadi kalau kamu tengok dua pihak dia lawan penjajah. Tapi dua pihak ni dia punya perubahan dalaman. Maksudnya ada berapa jenis nasionalisme? Ada 2. Satu yang dalaman, satu yang luaran. Maksudnya dia berubah dari revolusi dari dalam ataupun satu lagi revolusi lawan orang luar. Dapat faham ke macam tu? Jadi British, India dia dijajah oleh British.
Jadi itu yang menyebabkan bila India dijajah oleh British, wujudnya apa yang dipanggil sebagai nationalism. Pasal apa? Orang-orang yang dekat India ni tak puas hati dengan apa polisi-polisi dan juga dasar-dasar yang British buat. Simple je. Okey, di mana? Okey, bila kita tengok nombor satu, kamu kena tahu pasal apa? Kamu kena tahu dan juga kamu kena fahamkan dia sama sahaja. Benda pertama, kamu kena tahu pihak yang mereka tentang. Nombor satu, pihak yang dia lawan ataupun dia punya faktor-faktor nationalism. Dapat ni yang pertama. Untuk empat-empat ni, tu cara kamu study. Okay, untuk empat-empat ni, pihak atau faktor. Okay, di mana? India kita dah tahu. Oh, dia lawan siapa? Lawan British. Manakala kita lihat pula China. China dia lawan siapa? Dia tak lawan siapa-siapa. Ingat lagi, dia ada maharaja. Di mana maharaja dia tu rakyat tak puas hati. Betul tak? Sebab maharaja dia merupakan maharaja yang daripada Manchuria. Lepas tu kemudian dia tuduh pula maharaja ni bagi kawasan-kawasan dekat China kepada kuasa-kuasa barat. Dapatnya? Jadi itulah. Okey, yang India dia lawan British. Yang China dia tak puas hati dengan maharaja dia dan juga tindakan maharaja dia bagi kemasukan orang-orang barat. Okey, lepas tu kemudiannya Turki. Okey, dari segi pihak ataupun faktor ni, dia ni join Perang Dunia yang pertama. Betul tak? Jadi, dia punya semangat tu untuk ajak orang-orang Islam lawan semua bentuk penjajahan. Jadi, itu yang kita kena tengok kan. India ni, kamu kena tengok. Dia punya isu-isu utama dia, isu utama dia, dia lawan dengan apa? Okey, dia lawan dengan apa yang dipanggil sebagai penjajahan British. Okey, fahamkan macam tu? Dekat China, dia ada dua benda. Okey, mana nombor satu, dia tak puas hati dengan maharaja. Yang kita tengok tu, Maharaja Manchu. Maksudnya dia cakap, Maharaja Manchu ni bukan orang asal. Macam Malaysia ni, tiba-tiba kita punya yang di-Pertuan Agong Indonesia. Kiranya tiba-tiba yang di-Pertuan Agong kita, rakyat Indonesia. Kamu sokong ke kamu tak sokong? Mestilah kamu tak sokong, betul? Sama juga Maharaja Manchu. Sebab Manchu ni dianggap orang luar. Lepas tu kemudiannya dia tak puas hati yang Maharaja Manchu ni pula bagi kemasukan pengaruh-pengaruh apa? Barat. Okey, contoh, semua orang tahu Hong Kong. Tahu Hong Kong kan? Okey, Maharaja Manchu lah yang menyerahkan Hong Kong kepada British. Dialah serahkan Hong Kong kepada British. Lepas tu, pernah dengar tak Macau? Semua orang pernah dengar negara Macau. Cik Alia, dua-dua Alia pernah dengar Macau? Okey, kalau kamu Google Macau ni, dia terkenal dengan apa, Mursyid? Macau. Tengok baru nak Google. Main tipu lah Google. Okey, Macau, dia sebahagian daripada China juga. Tapi dijajah oleh Portugis. Siapa bagi? Manchu lah bagi. Jadi itu yang rakyat tak puas hati. Dia bagi pengaruh orang-orang luar ni masuk dan bukan sekadar bagi pengaruh, bagi kawasan kepada orang luar. So, dua. Ingat benda tu. Lepas tu kemudiannya Turki pula. Sebab apa? Sebab dia terlibat dalam apa? Perang dunia. So, dia ajak orang-orang Islam ni tentang kuasa-kuasa apa? Barat. Dapat? Lepas tu kemudiannya Mesir. Mesir pula dia ajak apa yang wujudkan gerakan yang dipanggil sebagai gerakan apa? Gerakan Islah. Di mana dekat dalam gerakan Islah ni, okey, dia ajak orang-orang Islam betulkan pandangan terhadap ajaran Islam yang sebenar. Suruh tinggalkan perkara yang karut-marut, lepas tu suruh orang-orang Islam kejar kemajuan. Okey, salah tak maju? Orang Islam salah tak kalau mencapai kemajuan? Jadi itu yang kita lihat. Okey, kita kena fahamkan yang tindakan mereka ni merupakan tindakan untuk ajak orang wujudkan kesedaran. Siapa yang lantik Maharaja Manchu? Okey, Cik Farah. Okey, yang lantik Maharaja Manchu ni sebab apa? Diorang ni perang. Mereka ni dapat kuasa melalui peperangan. Sebab tu dekat China kita ada dinasti. Pernah dengar tak dinasti? Okey, dinasti ni maksudnya satu keluarga. Okey, contohnya katakanlah kita tengok yang Malaysia ni macam China.
Okey, jadi mula-mula diperintah oleh Maharaja Syahiran. Maharaja dinasti Syahiran. Jadi saya memerintah. Lepas tu anak saya. Lepas tu cucu saya. Lepas tu cicit saya. Tapi ada pula orang yang tak puas hati. Jadi ada pula emperor ataupun Maharaja Azim. Dia kumpul tentera dia, dia pergi serang cicit saya. Cicit saya menang ke kalah? Kalah. So siapa the next Maharaja? Maharaja Azim. Mula pula dinasti Azim. Faham tak? Jadi dia dapat kuasa. Dia tak dia bukan orang lantik. Dia lantik diri dia. Raja-raja semua macam tu. Semua dia lantik diri dia. Okey. Lepas tu kemudiannya kita tengok Jepun. Okey, Jepun ni pula mereka ni bukan nak tentang kuasa barat. Jadi dia mula dengan apa yang dipanggil sebagai semangat Bushido. Okey, yang secara tak langsung semangat Bushido ni menyebabkan berlakunya apa yang dipanggil sebagai pemodenan dekat negara Jepun oleh seorang yang bernama Mikado Meiji. Okey, jadi kita lihat ya. Okey, Jepun ni dia semangat Bushido dan juga dia cerita pasal apa? Pemodenan Jepun. Okey, jadi kita kena tahu yang semangat Bushido ni semangat untuk apa? Semangat untuk berjuang. Semangat Bushido ni semangat untuk berjuang. Lepas tu pemodenan Jepun ni okey dibuat oleh Mikado Meiji. Membawa pula kepada poin yang kedua. Okey. Jadi saya dah cakap tadi ya, bahagian yang utama yang kita kena tahu pasal dia punya pihak ataupun okey, faktor dia. Okey, so satu, kamu kena tahu pihak yang ditentang ataupun dia punya faktor dia. Ni yang pertama. Kalau nak study untuk semua sama je. Lepas tu nombor dua, kamu kena tahu serba ringkas pasal dia punya tokoh-tokoh. Okey, jadi setiap satu ni dia ada tokoh dia. Okey, di mana kita tengok India, Mahatma Gandhi. Betul lepas tu kemudiannya kita ada Jawaharlal Nehru. Lepas tu Muhammad Ali Jinnah. Itu tiga yang utama. Okey, lepas tu kemudiannya kalau kita tengok China, kita ada Maharaja Manchu lah. Lepas tu Dr. Sun Yat-sen. Okey. Lepas tu kemudiannya kita lihat pula kalau Turki, ada tak kita belajar sebarang tokoh? Okey, Sultan. Cuba tengok Sultan apa? Sultan sabar je lah tahu. Sultan Mahmud Shah. Aku sabar je lah tahu Aziz. Sultan Mahmud Shah Melaka. Sultan apa? Sultan apa? Sultan Salim. Sultan Salim. Salim kot. Tak silap saya. Okey. Double check balik. Lepas tu kemudiannya masih siapa? Okey. Syekh Muhammad Abduh dan juga apa? Said Jamaluddin Al-Afghani. Ada dua tu. Lepas tu kemudiannya Jepun. Apa nama maharaja dia, Farah? Apa nama maharaja Jepun? Anime suka tengok kan? Maharaja pun kena tahu. Tak kisahlah tak suka tengok anime pun. Mursyid, macam muka anime je. Okey, macam kaki anime. Maharaja Mikado Meiji. Okey, jadi ingat dia punya apa? Tokoh-tokoh dia. Okey, lepas tu kemudiannya yang ketiga. Okey, exam ingat ni. Yang ketiga, dia mesti tanya apa? Dia mesti tanya pasal dia punya kesan-kesan. Kesan-kesan. Okey, jadi contohnya kalau kita tengok India, apa kesan dia? Nombor satu, mereka dapat kemerdekaan. Itu yang paling penting. Nombor satu, dia dapat kemerdekaan. Lepas tu kemudiannya, nombor dua, bila dah dapat kemerdekaan, gaduh pula orang Islam dengan orang bukan Islam. Maka berlaku pula pemisahan India dengan apa? Come on. Berlaku pemisahan India dengan apa? Pakistan. Okey, dapat. So, yang tu. So, dekat India, dua benda. Kemerdekaan India, pemisahan India dan juga Pakistan. Tu, kesan dia. Lepas tu kemudiannya, China. Apa kesan dia? Sama macam Perancis. Kesan dekat China sama macam Perancis. Yes, daripada sistem beraja, dia jadi sebuah negara apa? Republik. Okey, semua dapat tak? Alia, dua-dua Alia dapat. Okey, so Alia Syafia. Okey, lepas tu kamu pula Alia apa? Seorang Alia Syafia. Kamu Alia apa? Apa nama glamournya? Okey. Alia Fatnin. Okey.
Jadi kalau kita lihat dekat situ kan, kamu kena fahamkan dia punya ni kesan-kesan dia. Okay, next. Okay, lepas tu Turki pula. Apa yang terjadi? Dia kalah Perang Dunia yang pertama, betul? Jadi bila dia kalah Perang Dunia pertama, itu yang dia bukan kesan lah. Kiranya dia punya tindakan ajak tentang kuasa barat tu kesan daripada kekalahan dia dalam Perang Dunia yang pertama. Faham ya? Tapi still kesan. Dia mulakan pan-Islamisme sebab dia kalah. Okay, next. Lepas tu Mesir, apa kesan dia? Gerakan Islah ni menyebabkan sampai ke negara kita. Jadi gerakan Islah ada tak dekat negara kita? Ada kan? Kita belajar kan? Syed Sheikh Al-Hadi, Haji Abbas Muhammad Taha, Dr. Burhanuddin Helmi. Lepas tu Syekh Tahir Jalaluddin. Ingat tak nama-nama ni, Cik Alia? Dua-dua Alia? Syed Sheikh Al-Hadi, Haji Abbas Muhammad Taha, Dr. Burhanuddin Helmi. Lepas tu kemudiannya, Syekh Tahir Jalaluddin. Okay, dapat? Ni nama-nama tu. Gerakan Islah untuk negara kita ni lah. Okay, next. Lepas tu kemudiannya, kita ada pula Jepun. Apa kesan terhadap Jepun? Jepun bangkit jadi sebuah negara daripada pertanian, dia buat apa? Daripada pertanian, dia jadi sebuah negara apa? Kita ada Sony, kita ada Panasonic, Matsushita, Toyota, perindustrian. Siapa punya kerja? Dia ni lah yang kita belajar, Maharaja Mikado Meiji. Okay, so ladies and gentlemen, boleh faham apa yang saya cuba sampaikan hari ni? Boleh jadi kamu ini cara dia. Bila kamu study, kamu pecahkan. Okay, bila study kan, bila buka textbook tu, kamu teruslah pergi kepada benda-benda yang penting-penting ni, Irdina. Janganlah kalau kamu baca. Kamu semua suka sangat baca daripada apa? Pendahuluan pun baca. Kalau boleh yang nama-nama penulis pun baca. Betul tak? Okey, boleh tak ulang kesan dekat Jepun, Iqbal? Okey, kesan dia kepada Jepun, dia tukar dari negara pertanian jadi negara perindustrian. Pertanian jadi negara perindustrian. Dapat jadi itulah tu yang saya nak sampaikan kepada anda. Benda macam ni yang saya cuba sampaikan kepada anda. Kalau kamu buat nota, kamu kena buat nota tu sendiri. Kamu faham tak maksud saya? Kamu kena buat nota tu sendiri, Cik Cinta. Sebab kalau saya buatkan nota, okay, kamu tak faham. Kamu je boleh memahamkan diri kamu. Jadi, okay, 1, 2, 3, 4. Bila study, buka textbook, baca pasal berapa benda? 3 benda. Baca pasal pihak yang ditentang dan juga faktor dia. Baca pasal tokoh-tokoh dia. Baca pasal dia punya kesan-kesan kepada negara yang terlibat. Itu cara belajar sejarah yang betul. Okay, dapat semua orang? Boleh Okay, so seterusnya. Okay, ada yang nak screenshot? Ada yang nak screenshot? Sila screenshot, sila dapatkan. Sila screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next. Seterusnya. Boleh lagi semua orang? Ke semua orang duduk tengah tidur ni? Boleh saya padam tidur ke tak tidur ni? Okay, janganlah tidur sangat. Okay, next. Habis pasal Asia. Jadi dia sebenarnya setiap satu bahagian ni kita kena belajar dia secara berasingan dan juga soalan-soalan, aspek-aspek soalan yang dia tanya pun berbeza. Maksudnya setiap satu ni aspek soalan dia berbeza. Okey, dan juga seterusnya kita tengok barat yang jauh. Lepas tu kita tengok pula yang dekat sikit, iaitu apa? Asia. Lepas tu kemudiannya kita tengok yang lebih dekat. Apa dia? Asia Tenggara. Okey, jadi yang seterusnya kita nak bincangkan pula apa yang berlaku dekat kawasan kita, iaitu kawasan Asia Tenggara. Okey, di mana dekat dalam Asia Tenggara ada beberapa negara yang kita bincangkan. Total ada 5 Okey, Filipina. Kita nak bincang pasal Filipina. Lepas tu kemudiannya kita ada Burma. Lepas kita tengok pasal Burma, yang ketiga kita bincangkan pasal apa? Okey, Vietnam. Lepas tu kemudiannya kita tengok Indonesia. Dan yang terakhir kita bincangkan pasal apa? Thailand. Okey, so untuk Asia Tenggara 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi macam mana pula dia punya pemecahan dia tu? Okey, jadi pemecahan dia simple je. Okey, Asia Tenggara kita ada Filipina, Burma, Vietnam, Indonesia, Thailand. Nombor 1, benda utama dia punya poin-poin utama dia kamu kena fahamkan okey apa yang dia punya kuasa-kuasa penjajah dia. Jadi penjajah-penjajah dia. Okey, di mana kita lihat? Okey, Filipina, siapa yang menjajah dia? Kita ada Spanyol. Okey, lepas tu kemudiannya US. Setuju? Mula-mula Spanyol, lepas tu US. Okey, Burma pula siapa? Okey, Burma yang jajah dia sama macam kita, British. Lepas tu Vietnam, Indochina, yang menjajah dia merupakan apa? Perancis. Okey, lepas tu Indonesia. Kawan-kawan baik kamu, siapa yang jajah dia? Belanda. Dan juga kemudiannya yang Thailand, kita lihat dia punya penjajah tiada. Maksudnya dia tak ada penjajah. Okey, so itu yang kita tengok. Okey, penjajah-penjajah untuk Filipina, Burma, Vietnam, Indonesia. Thailand tak ada. Okey, tu nombor 1. Dapat pecahkan macam tu. Okey, lepas kita dah lihat pasal penjajah-penjajah ni, kita kena tahu pula apa dia punya isu-isu dan juga perkara-perkara utama yang berlaku. Jadi isu-isu utama. Okey, jadi isu-isu utama. Jadi kalau kita tengok Filipina, dia punya isu utama dia mesti nak capai kemerdekaan daripada Spanyol, dan kemudiannya bila berjaya tewaskan Spanyol, siapa pula yang masuk? US pula pergi masuk. Okey, so itu isu utama dia. Okey, lepas tu kemudiannya kita tengok pula pasal apa? Kita bincangkan pula pasal Burma. Okey, di mana Burma sama juga. Dia ada isu apa? Okey, ni. Kalau Filipina, dia punya isu dia kemerdekaan dan juga isu dia merupakan pasal hak rakyat. Maksudnya rakyat nak dapatkan kehidupan yang lebih baik di bawah penjajah-penjajah tu. Okey, dapat Lepas tu kemudiannya kalau Burma, dia sama juga. Okey, kalau kita lihat dia banyak pasal isu-isu apa? Dia pasal isu-isu sosioekonomi. Lepas tu kemudiannya dia ada pula isu agama, dan juga isu yang ketiga, dia ada pula isu merdeka. Jadi fahamkan dia macam tu. Okey, kemerdekaan kita dah tahulah, lawan Spanyol, lawan US. Hak rakyat, pasal dia minta bawah Spanyol supaya dapat hak yang sama macam rakyat Spanyol. Ingat lagi tak? Yang 3 benda tu yang Jose Rizal minta. Lepas tu Perancis, okey, dekat Vietnam, apa yang rakyat minta daripada dia untuk buat apa? Pulihkan balik apa yang dipanggil sebagai sistem apa? Sistem beraja. Tapi Perancis setuju ke tak setuju? Nak wujudkan balik sistem beraja. Perancis setuju ke tak setuju? Pastilah tak setuju. Okey, Perancis buat apa dengan raja dia? Kau fikir dia punya ironi dia kelakar lah. Okey, rakyat Vietnam pergi jumpa Perancis. Okey, Perancis, kami nak pulihkan balik sistem beraja dekat negara kami. Kamu minta daripada penjajah yang buat apa dengan raja dia? Cik Alia ingat tak apa yang dia buat dengan raja dia? Tadi baru belajar revolusi Perancis. Apa yang Perancis buat dengan raja dia? Dia buat apa? Dia pancung raja-raja dia. Tiba-tiba kamu pergi jumpa, boleh tak kami nak raja? Dengan orang yang pancung raja dia. Saya seorang juga rasa kelakar. Sorry. Okey, itu kelakar sejarah lah. Okey, next. Seterusnya. Okey, dia minta sistem beraja, dan juga kemudiannya isu yang seterusnya, dia mula minta apa? Kemerdekaan. Jadi bila dah kemerdekaan, itu yang wujudnya 2 parti tu. Nanti kita akan tengok. Okey, Belanda. Okey, Indonesia dekat Belanda sama juga. Indonesia dekat Belanda. Belanda dekat Indonesia. Okey, jadi apa dia? Isu-isu yang utama, dia sama macam tu. Okey, nombor 1, dia ada isu-isu yang dipanggil sebagai isu-isu sosioekonomi. Okey. Lepas tu kemudiannya dia ada pula isu agama. Okey, jadi jangan lupa. Kalau sini Burma, agama apa? Kalau dekat Burma, apa isu agama dia? Buddha.
Tapi kalau dekat Indonesia, agama apa? Come on people, agama apa? Kalau Indonesia, agama apa? Dia punya isu, agama apa yang takut hilang dia punya pengaruh dia? Hilang dia punya ajaran dia? Islam. Kalau dekat Burma, isu agama Buddha. Okey, tapi agama. Okey, next. Lepas tu kemudiannya kita tengok Thailand. Apa isu dia? Okey, di mana isu dia? Okey, dia nak isu yang pertama dia tak kena jajah, tapi dia kena pertahankan dia punya kedaulatan. Alright, tu yang pertama. Okey, lepas tu kemudiannya bila dah berjaya kekalkan kedaulatan, dia nak wujudkan. Okey, di mana dia nak wujudkan sebuah negara yang bersatu. Jadi apa yang dia buat dalam nak capai negara bersatu? Itu sebab yang dia buat apa? Dia tukarkan nama Siam kepada apa? Thailand. Ingat lagi tak? Lepas tu kemudiannya dia tak benarkan orang Cina. Perniagaan Cina tak boleh guna nama Cina. Mesti guna nama apa? Nama Thai. Alright. Next. Penjajah isu utama. Lepas tu kemudiannya boleh sikit lagi kita ada pula dia punya tokoh-tokoh. Sama juga. Kalau Filipina, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Lepas tu kalau Burma, siapa dia? Kita ada Ubape. Lepas tu kita ada pula orang-orang seperti Suki. Aung San, bapa kepada Suki. Lepas tu kalau Vietnam, kita ada siapa? Ho Chi Minh. Ingat lagi. Dan juga Nguyen Thai Hoc. Ingat ke tak ingat ni? Tak apa, buka balik buku nanti. Tapi yang penting kamu tengok ni. Maksudnya nanti kalau kamu revise balik, kamu fokus pada 3 ni. Lepas tu kemudiannya kita tengok Indonesia. Kita ada penulis Raden Ajeng Kartini. Betul tak? Lepas tu ada pula tokoh seperti apa? Soekarno. Dan kemudiannya Thailand. Dia siapa? Mula-mula raja. Raja dia, Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn. Lepas tu bila nak wujudkan negara yang bersatu ni, kita ada pula Perdana Menteri seperti Pibul Songram dan juga lelaki seperti Nai Pridi Panomyong. Dapat jadi baca nanti balik. Kalau nak buat notes balik pula. Nanti kalau rajin kamu baca balik yang bahagian ni. Tapi bila baca bahagian ni, fokus kepada 3 benda ni. Siji, loro, telu. Fokus pada 3 tu. Kamu cuba tengok balik macam yang saya terang pada kamu. Kamu insya-Allah kamu akan lebih faham. I trust you, kamu akan lebih faham. Jadi fokuskan kepada dia punya ni, cara nak belajar untuk bahagian ni. Sebab bab 2 ni panjang ke pendek? Bab 2 ni panjang, betul tak? Jadi bila kita belajar bab yang panjang-panjang ni, kamu kena buat apa tau? Kamu kena pecah-pecahkan. Jadi kamu pecahkan. Segmen ni kamu baca. Bahagian ni. Lepas tu segmen ni, apa yang kamu kena baca? Kamu tahu nak baca, tapi kamu kadang-kadang kamu tak tahu apa nak dibaca. Kamu tahu kamu kena baca, tapi kamu tak tahu apa yang nak dibaca. Jadi apa yang kamu buat? Kamu main baca je semua. Tapi bila exam, kamu tak ingat pun apa benda. Betul tak? Sebab kamu tak susun benda yang dibaca tu dalam batu jemala kamu. Jadi susun macam ni. Dan juga yang tadi, yang macam saya dah terangkan kepada anda tadi.